Thank you sahabat Syahnan dan juga ni. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saudara Puan Siti Aisyah. Hello Lily. Hi. Yeah, thank you. Thank you Wong. Yuan, my old friend now in Denmark. Si Iza sekarang masih di LD kah? Macam mana lah ni? Dengar kah? Dengar lah? Dengar lah? Semua dengar kan? Okey kah? Suara okey? Suara okey? Suara bagus? Cukup? Cukup kuat? Suara cukup kuat ke? Suara bagus ya? Alhamdulillah Puan Ida sihat. Syukur. Dengar ya? Okey lah. So saya rasa bolehlah saya mulakan ya. Okey. Okey ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Pertama sekali, marilah kita semua memanjatkan kesyukuran kepada Allah SWT kerana limpah kurnia dan hidayahnya pada malam yang penuh sejahtera ini. Kita semua dapatlah duduk mungkin sedikit bersama dengan saya untuk mendengar pengalaman yang ada. Saya ingin berkongsi pengalaman sedikit dengan semua, terutama sekali di Tawau ya. Di Tawau sangat penting kerana kita salah satu daerah red zone yang untuk COVID. Okey. Pertama sekali marilah saya sedikit bercerita tentang pengalaman saya peribadi. 25 hari bulan malam kita dengarkan saya telah dijangkiti lah oleh COVID-19 pada 25 hari bulan malam. Saya ditelefon oleh pihak kesihatan dan pengarah saya sendiri yang telefon saya. Dan seterusnya setelah saya disahkan dengan penyakit tersebut, memang terkejut. Saya agak terkejut dan waktu itu agak tersentap sekejap lah. Tetapi Alhamdulillah saya masih redha waktu itu. Cuma saya risau mengenai isteri saya, anak-anak, ibu bapa saya dan juga yang lain lah waktu itu. Terutama sekali frontliners frontliners di hospital dan juga rakan-rakan kerja dekat, pengarah, timbalan pengurusan, semua yang ada di dalam bilik meeting, bilik gerakan kami. Waktu tu saya hanya betul-betul berfikir tentang mereka dan semua. Alhamdulillah. Malam tu saya terus minta mereka semua screen, termasuk keluarga saya screen terus, dan saya sendiri menunggu semua keluar dari rumah dan pergi screen. Saya drive sendiri ke hospital untuk admit diri saya. Waktu tu saya sampai di hospital, semua sudah bersiap, semua sudah siap sembuh-sembuh. Menjadi orang COVID ni cabaran juga, macam VIP juga. Bila kita jalan dalam hospital tu, laluan tu kita kena pastikan tiada orang. Laluan tu kena kosong. Setiap langkah saya jalan, belakang langkah saya tu mesti dibersihkan. Jadi jalan, belakang saya bersih. Masuk lift, diorang tunggu di luar. Saya naik sampai ke atas. Di atas mereka bersihkan langkah saya, mereka bersihkan lift itu. Sampai saya di ward isolation, dan waktu tu saya di ward isolation ICU kerana saya waktu tu mungkin tiada tempat kalau saya tak salah. Tu sebab mereka letakkan saya di sana.
Dan bila saya duduk di dalam ward tersebut, saya duduk isolated. Jadi semua yang jumpa saya, nurse, doktor yang periksa saya, semua pakai baju gaban lah. Baju macam astronot, kita panggil PPE lah. Okay, semua cek saya. Alhamdulillah, saya bersyukur pada Allah SWT kerana pada malam itu mereka buat x-ray dengan saya. Mereka beri saya ubat, x-ray saya, mereka lihat paru-paru saya bagus. Saya bersyukur pada Allah SWT dan seterusnya. Okay, masa tu saya diberi ubat, makan, semua okay. Alhamdulillah lah, syukur. Setelah saya tengok saya bagus semua, 26 hari bulan, mulalah viral tentang diri saya, ada di ward apa semua dan seterusnya. Pengubatan semua seperti biasa. Saya di ward cuma bosan, teruskan. Pada awal bulan 4, saya rasa mungkin beberapa hari selepas saya ni, saya dimaklumkan keluarga saya semua negatif. Frontliners kebanyakan semua negatif, dan juga semua rakan sekerja saya semua, Alhamdulillah, semua negatif. Syukurlah. Waktu saya tenang, sangat tenang kerana saya rasa hospital masih lagi bergerak dan dapat terus bergerak. Alhamdulillah, syukur sangat. Dan mereka semua sudah habis kuarantin. Saya sudah lama lah. Mereka sudah mula pergi berjalan, makan, minum semua. Mereka sudah mula bekerja. Alhamdulillah, syukur. Itu yang kita paling syukuri. Okay. Setelah itu, hari ini saya mendapat lagi kabar berita, saya sudah pun mula mendapat result negatif lah. Sebab hari itu sudah buat swab untuk saya 3 hari bulan saya buat swab. Alhamdulillah sudah mula negatif. Alhamdulillah, syukur. Jadi ingin saya tegaskan sikit lah. Jangkitan saya masih siasat, kemungkinan besar saya dapat adalah melalui mungkin dari dalam hospital lah, mungkin daripada awam ataupun mungkin daripada hospital, kerana saya banyak kontak dengan bahagian fever center dan semuanya. Yang penting kita bersyukur saya bukan dapat jangkitan ini daripada isteri saya atau keluarga saya ataupun daripada rakan-rakan dekat saya. Itu pertama. Yang kedua, dia tidak ada kena-mengena dengan tempat isteri saya semualah. Tak ada. InsyaAllah tidak. Jadi keluarga saya semua adalah negatif dan mereka semua masih bebas boleh bergerak dan bekerja semualah. Saya sajalah yang masih lagi di dalam ward. Alhamdulillah. Okay, anak isteri okey, Puan Ruby. Semua okey. Okey, saya ambil masa sedikit. Sebenarnya saya nak pergi ke arah yang kedua, iaitu pesanan saya untuk orang Tawau. Okay, pesanan ini sangat penting. Kerana apa? Kerana ini adalah untuk kita dalam memastikan Tawau sentiasa dalam keadaan cool, tenang, dalam keadaan sentiasa berjaga-jaga, dan dalam sekarang kita paling penting kita kena jaga untuk daerah kita. Okay. Yang pertama sekali, apa yang saya ingin tekankan ialah mengenai viral. Ini yang paling penting. Tolong, jika ada berita yang semua orang terima, tolong lihat dan tapis. Jangan viral yang tak betul. Saya bagi contoh. 26 hari bulan kalau saya tak salah, saya terima viral. Orang kata saya sudah ada alami masalah pernafasan, semua ada masuk intubate sampai tidak boleh bernafas, nazak, semua tu. Kesianlah dengan keluarga saya waktu tu, mereka panik. Tapi Alhamdulillah saya, sebab selepas waktu mereka call saya apa semua, saya tengah semayang isyak juga. Jadi semua orang tak tahu apa jadi dengan saya. Jadi selepas habis saya solat, baru saya tengok call, dan saya call balik sesuatu, rupanya banyak viral benda tu. So itu satu yang pertama kita kena fokus. Jangan
viral berita-berita yang tak betul. Viral lagi satu pada hari Jumaat 26-27 hari bulan. Orang pula mula viral kata kalau isteri saya punya klinik, saya dapat jangkitan daripada klinik. Sedangkan 2 bulan dah saya tak pernah pergi klinik isteri saya, lawat isteri saya sana. So semua ni tolong jangan viral berita-berita yang tak betul. Ya. Kita sampaikan berita yang bagi semangat supaya kita semua dapat mengelak daripada COVID ini. Itu yang paling penting. Okey, seterusnya saya juga ingin sampaikan serba sedikit, sebab sekarang ini saya dapat lihat kita semua banyak ke arah reaktif. Reaktif maksudnya tahu apa? Reaktif ni bila masa saya bagi reaktif. Setelah tangan terkena pisau, baru orang merawat. Setelah tangan terkena paku, baru orang merawat. Itu adalah kita reaktif, kita merawat. Tetapi sekarang ni cuba kita cari dan kita proaktif. Kita proaktif. Kenapa suara Farida? Tak dengar ke? Okey, kita proaktif. Saya sekarang panggil kita proaktif. Boleh? Okey, proaktif adalah apa? Contoh, sewaktu PKP ni, semua orang dapat rasa tak? Di Tawau ni masih lagi banyak orang yang berkumpul di pasar, banyak orang berkumpul di bank, banyak orang berkumpul di sana sini. Jadi saya minta kalau boleh kita cuba proaktif. Okey, proaktif macam mana? Ini cadangan saya, tapi saya tak pasti sama ada saya tak pasti sama ada cadangan saya bagus atau tidak. Tapi ini cadangan saya. Contoh kalau dalam satu taman ada 100 rumah, 100 rumah ni musyawarah lah melalui WhatsApp ke melalui apa. Kalau dapat semua cuba untuk duduk bersama-sama dalam WhatsApp, bukannya pergi jumpa sama-sama, dalam WhatsApp. Dalam WhatsApp cuba cari satu orang penghulu dengan beberapa orang AJK. Dan kalau dapat pergi ke pasar tu, cubalah minta penghulu dan AJK ni saja sedikit. Beli untuk 100 rumah, hanya ada 5-6 orang je keluar daripada taman. Itu adalah mungkin salah satu cara. Saya tak pasti, mungkin ya. Kerana saya betul-betul khawatir. Saya sangat khawatir. Salim, saya bukan suruh duduk sekali. Saya cakap bincang dalam WhatsApp grup taman tu, atau bincang dalam SMS mereka. Mereka ada pilih siapa ketua dan juga diorang punya AJK. Dan selepas itu 5 atau 6 atau 7 kereta saja yang berjalan untuk satu taman. Daripada 100 orang, 100 kereta di taman tu keluar, baik hanya 7 atau 8 kereta je keluar untuk beli untuk satu taman. Ya. Jadi kalau boleh kita cuba bantu ni. Ini saya rasa salah satu cadangan. Salah satu cadangan yang boleh kita boleh ni. Tak marah Abah Salim. Salim my best friend forever. Okey, ni salah satu cadangan. Yang ini yang saya harapkan. Yang kedua, mungkin kita fokuskanlah, kalau boleh lebih banyakkanlah ya mungkin lah, saya pun setuju, mungkin banyak yang nak ambil duit bantuan di bank tu kan, tapi cuba cari jalan. Mungkin ada, kita boleh cari jalan. Cuba bagi saya, cuba cari jalan ya. Kalau macam mana untuk duit ini dapat ditransfer ke apa ke, cari jalan yang terbaik mungkin. Okey. Seterusnya saya ingin bercerita tentang kalau boleh cuba fokuskan juga COD. Saya setuju. Baru je saya mau cakap pasal COD. Ni Puan Encik sabar ya. Suruh penjual sayur hantar. Okey ke doktor? Tu salah satu COD. Saya baru mau cakap pasal COD. Kalau boleh minta penjual ikan, penjual sayur, penjual ayam, peruncit, kalau boleh adakan
satu jawatan kuasa yang tolong cuba daripada taman datang ambil untuk semua dan satu kali semua di sana. Dan kita cuba. Kerana apa? Saya pesan yang ini kerana saya ingin maklumkan. Saya cakap, saya terus terang. Ya. Saya mungkin kuat sepanjang saya di ward. Saya mungkin kerana dengan doa terutama daripada ibu ayah saya, daripada mertua saya, daripada isteri saya, kakak saya, keluarga terdekat, keluarga jauh, doa daripada semua kawan-kawan, sahabat-sahabat rapat. Yang paling penting doa daripada semua orang Tawau. Doa daripada semua orang Tawau. Itu buat saya sebenarnya kuat duduk dalam ward. Dan saya kuat duduk dalam tempat kuarantin ini. Betul. Walaupun makan ubat semua saya okey, saya tiada masalah. Alhamdulillah so far. Makan semua dulu. Selalu cakap pasal makanan. Daripada hospital susah nak makan makanan orang sakit. Tapi Alhamdulillah dapat juga saya makan makanan hospital. Sekarang ini tu orang cakap tambah tebam. Cuma saya bagi tahu, sengsaranya duduk di tempat kuarantin satu saja. Kita berjauhan dengan keluarga. Kita berjauhan dengan isteri. Kita berjauhan dengan anak-anak. Ya. Ini semua salah satu yang betul-betul paling sukar untuk dijalani sebagai seorang pesakit. Ya. Ini saya mau sampaikan. Yang paling susah bila kita jauh dengan anak-anak tu memang susah, sangat susah. Saya ingin minta kepada semua kerana untuk semua selesai, COVID ini selesai, dia kena kerjasama semua pihak. Dan yang paling penting, mungkin daripada NGO, mungkin daripada semua, mungkin daripada persatuan-persatuan, badan sukarela, daripada semua agensi-agensi. Tetapi yang paling penting, paling sangat penting adalah daripada rakyat sendiri. Rakyat Tawau. Ya, daripada rakyat Tawau. Kalau hari ini ya, kalau saya adalah salah satu mangsa yang daripada hospital kena dapat, saya akan terima dan saya tidak mau lihat kalau boleh seluruh orang Tawau yang terpaksa berjauh dengan keluarga. Jadi semua kalau dapat duduk di rumah, diam-diam duduk di rumah, ambil masa bersama keluarga. Kerana tak semua orang dapat bersama dengan keluarga dengan baik sekarang ni. Duduk bersama keluarga. Ambil peluang ini. Ya. Kita usahakan. Kita usahakan agar COVID ini dapat keluar daripada negara kita secepat-cepatnya. COVID ini dapat pergi jauh dari negara kita secepat-cepatnya. Semoga Allah SWT sentiasa melindungi kita semua, insya-Allah. Okey, sebelum saya nak akhiri live saya ni, sebab saya memang tak ambil lama. Saya sudah beritahu, saya cuma nak pesan dengan semua tentang PKP ni, tolong kuatkan.
Sekarang adalah waktu yang terakhir untuk saya sampaikan kepada semua. Okey, pesanan yang paling utama. Ingat pesakit yang sudah sembuh dari COVID, dia tidak menjangkit orang lain. Jadi jangan ada stigma. Bila saya keluar nanti dah sembuh, dah okey, dah apa semua, saya keluar tak ada orang yang jumpa saya. InsyaAllah, dengan izin Allah, orang yang sudah sembuh, dia tidak akan menjangkit. Itu yang pertama. Yang kedua, sepanjang dalam masalah COVID tengah merebak ni, COVID tidak akan pernah kenal mana bangsa, mana agama, apa status. Kalau negara-negara luar, Perdana Menteri dia, Queen dia, semua kena. Okay, jadi dia tidak kenal bangsa, agama, status. Itu paling penting. Yang ketiga, beri sokongan moral kepada semua pesakit-pesakit ini. Biar mereka semua cepat sembuh. Dan bila mereka telah sembuh, beri mereka sokongan juga terhadap keluarga mereka juga. Dan yang akhir sekali, jangan labelkan bekas pesakit sebagai kes. Itu kes. Jangan sampai mereka keluar nanti dianggap itulah orang COVID, itu orang COVID. Tolong. Boleh semua? Okey. Last sekali, insyaAllah, yakin saja, selagi kita rakyat Malaysia, terutama di Tawau, saya banyak fokus pada orang Tawau, terutama yang di Tawau, selagi kita bersatu, selagi kita ikut PKP ini dengan baik, selagi kita bersama-sama, insya-Allah Tuhan Yang Maha Kuasa akan bersama dengan kita. Kita akan dapat bebas daripada COVID. Kita akan menang. Kita akan dapat hapuskan COVID. Kita akan dapat buang COVID jauh. InsyaAllah. Yakin saja selagi kita semua dapat bersatu. Saya rasa itu sahaja daripada saya. InsyaAllah. Saya rasa itu sahaja daripada saya. InsyaAllah. Sesungguhnya perjumpaan kita hari ini yang baik semua itu sesungguhnya datang daripada Allah SWT. Dan yang buruk itu adalah datang daripada diri saya sendiri. Segala kekurangan saya mohon maaf. Segala salah silap, maafkan saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم إن هذا المرض جند من جنودك تصيب به من تشاء وتصرفه عمن تشاء اللهم فاصرفه عنا وعن بيوتنا وعن أهلينا وأزواجنا وذرارينا وبلاد المسلمين واحفظنا مما نخاف ونحذر فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين.